Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Alamak, lupa lirik lah. Cikgu ingat sampai situ je. Tak apa. Jom ikut cikgu. Kita pergi ke Gunung Kinabalu. Wow. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu berharap awak semua sihat dan kekal duduk di rumah. Baiklah, pada kali ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita bagi slot Bahasa Melayu tahun 5 SK dengan tajuk Pengorbanan Demi Tugas. Baiklah, kemahiran yang terlibat pada kali ini ialah kemahiran menulis. Jadi, diharap murid-murid bersedia dengan buku teks halaman 100. Jadi, jom bersama dengan saya, Cikgu Lia Osman. Baiklah, seperti biasa, cikgu akan menerangkan kemahiran yang terlibat dengan isi pelajaran kita pada kali ini, iaitu Standard kandungan 3.2, menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Seterusnya, standard pembelajaran 3.2.2 iaitu menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Seterusnya, pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat menghasilkan 5 jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Manakala kriteria kejayaan yang patut kamu capai ialah mencari jawapan dalam petikan yang diberikan. Jadi mari kita teruskan dengan aktiviti yang pertama, iaitu membaca dan memahami petikan. Petikan di halaman 100 yang bertajuk Pengorbanan Demi Tugas. Jadi, mari kita baca bersama-sama dan cuba fahami isi yang disampaikan melalui petikan ini. Pekerjaan sebagai malim gunung memang mencabar. Malim gunung ialah juru pandu kepada pendaki gunung. Demi tugas dan jati diri yang tinggi, Muhammad Ridzuan Kauhinin, malim gunung di Gunung Kinabalu, nekat menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Saya gemetar apabila dianggap sebagai wira, padahal saya hanyalah insan biasa. Sumbangan saya itu kecil berbanding dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara, kata Muhammad Ridzuan kepada pemberita. Muhammad Ridzuan yang hanya merendah diri dan menyifatkan dirinya masih seperti malim gunung yang lain yang mencari rezeki dengan membawa pendaki ke puncak Gunung Kinabalu. Saya berkorban dengan ikhlasnya tanpa mengharapkan sebarang balasan dan bagi saya, semua malim gunung ialah wira, jelas beliau. Berkat kerjasama semua, malim gunung dapat menyelamatkan pendaki yang terkandas. Malim gunung membuktikan bahawa mereka juga boleh berbakti untuk tanah air. Tugas murni mereka dapat meningkatkan keyakinan pendaki untuk terus meneroka keindahan puncak Gunung Kinabalu. Muhammad Ridzuan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran bintang setia Kinabalu. Sumber ini dipetik dan dibuat sesuai daripada berita harian. Saya bukan wira,
tetapi Malim Gunung 10 Disember 2015. Baik, petikan ini menceritakan tentang seorang wira, iaitu seorang Malim Gunung yang bernama Muhammad Rizwan Kauhinin. Beliau pernah menyelamatkan nyawa seorang kanak-kanak yang terkandas semasa kejadian gempa bumi di Sabah. Beliau seorang yang sangat merendah diri walaupun telah dianugerahi sebagai ikon kebanggaan negara pada Hari Kebangsaan 31 Ogos 2015. Wow, hebatnya! Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan aktiviti yang kedua, iaitu menjawab soalan secara kritis dan kreatif. Masih ingat lagi apakah kemahiran berfikir kritis dan kreatif? Cikgu akan terangkan secara ringkas ya. Pemikiran kritis ini bermaksud keupayaan kita menggunakan minda untuk menilai kemunasabahan atau kewajaran sesuatu idea itu dengan memberikan alasan melalui bukti yang sesuai ataupun kukuh. Manakala pemikiran kreatif ialah keupayaan ataupun kecekapan kita menggunakan minda untuk menjana ataupun memberikan idea ataupun menghasilkan sesuatu idea yang baru. Jadi mari kita teruskan dengan aktiviti menjawab soalan secara kritis dan kreatif. Baik, terdapat soalan pemahaman ya di bawah petikan itu tadi. Ini dia soalan dia, ada 5 soalan. Jadi mari kita cikgu akan membimbing kamu semua untuk menjawab soalan ini dengan betul secara kritis dan kreatif menggunakan ayat yang lengkap. Baik, yang pertama soalannya, Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira. Baiklah, jawapan dia ada di sini tadi kan. Cuba lihat. Kenapa dia tidak mahu dianggap sebagai wira? Sebab dia rasa sumbangannya kecil sahaja berbandingan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara. Jadi cikgu sudah sediakan satu ayat yang lengkap untuk soalan ini. Baik, cuba lihat yang warna merah ni. Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana. Baik, apabila kita hendak menjawab soalan ini, kita perlu ambil dahulu sedikit ataupun soalan daripada sedikit ayat daripada soalan yang diberikan di sini. Yang warna merah ni ialah ayat yang cikgu ambil daripada soalan. Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana. Kenapa ada kata hubung kerana? Sebab ada soalan mengapa. Jika ada soalan mengapa, bermaksud dia meminta sebab. Jadi kita perlu menggunakan kata hubung kerana ataupun sebab. Baik, ini dia jawapan lengkapnya. Malim Gunung Muhammad Rizwan tidak mahu dianggap sebagai wira kerana menganggap sumbangannya terlalu kecil jika dibandingkan dengan pengorbanan anggota keselamatan yang menjaga kedaulatan negara. Ini dia jawapan lengkap bagi soalan 1. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua, mari kita baca. Bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Baik, soalan ini juga jawapannya ada di dalam petikan. Baik, di bahagian mana? Di bahagian perenggan yang terakhir. Mari kita baca semula. Muhammad Rizwan dianggap wira negara. Muhammad Rizwan dianggap wira oleh pemimpin negara. Atas dedikasi itu, beliau dinobatkan sebagai ikon kebanggaan negara ketika sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2015. Beliau juga dianugerahi darjah kebesaran Bintang Setia Kinabalu. Baik, kat sini cikgu dah naikkan jawapan dia dekat sini. Baik, cuba lihat ayat yang berwarna merah ni. Negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dengan. Baik, ayat yang berwarna merah ini cikgu ambil daripada petikan.
Maaf, ambil daripada soalan. Soalannya, bagaimanakah negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau? Kita buang kata tanya di depan ni, kita ambil negara mengiktiraf jasa dan bakti beliau dan letakkan kata hubung dengan menobatkannya sebagai ikon kebanggaan negara. Baik, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Baik, pada pendapat kamu, apakah kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap sanggup berkorban beliau itu? Pada pendapat kamu, soalan ini meminta pendapat kita sendiri supaya memberikan kesan, supaya kita dapat menyatakan kesan kepada imej Malaysia di mata dunia dengan sikap Malim Gunung itu tadi. Murid-murid rasa apakah kesannya kepada imej Malaysia? Baik, cikgu sediakan di sini. Salah satunya ialah Malaysia akan dipandang tinggi. Jadi mari kita lihat jawapan lengkap. Baik, soalannya bermula dengan pada pendapat kamu. Jadi kamu mesti mulakan jawapan kamu dengan pada pendapat saya. Baik, ini jawapannya. Imej Malaysia dipandang tinggi di mata dunia dengan sikap berkorban beliau itu. Jadi mari kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan yang keempat. Jadi mari kita teruskan dengan soalan yang keempat. Apakah sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara? Apakah sumbangan dia? Baik, sebelum tu apa pekerjaan Malim Gunung ni? Merupakan jurupandu kepada pendaki gunung. Okey, beliau merupakan jurupandu kepada pendaki gunung. Pendaki gunung ni siapa? Pendaki gunung ialah pelancong-pelancong dari dalam dan luar negara. Jadi Malim Gunung ini menyediakan khidmat yang terbaik menggalakkan pelancong datang. Perkhidmatannya yang baik telah menggalakkan pelancong datang. Jadi secara tak langsung. Kita lihat jawapannya. Sumbangan Malim Gunung terhadap pembangunan negara ialah membantu industri pelancongan negara. Dia dapat galakkan lebih ramai pelancong datang. Jadi industri pelancongan pun semakin meningkat. Baik, kita teruskan dengan soalan yang terakhir, iaitu nyatakan pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas. Apakah pengajarannya? Banyak cikgu tengok pengajaran dalam petikan tadi. Baik, antaranya ialah kita perlu melakukan tugas dengan ikhlas seperti Malim Gunung Muhammad Rizwan ini. Baik, jadi cikgu sudah sediakan jawapan yang lengkap. Pengajaran daripada kisah di atas ialah, baik, ayat yang berwarna merah ini cikgu ambil daripada soalan. Pengajaran yang boleh diambil daripada kisah di atas ialah kita mestilah melakukan semua tugas dengan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Jadi itulah dia contoh memberikan jawapan yang dengan ayat yang lengkap menggunakan alasan yang kritis dan kreatif. Tetapi murid-murid, jika kamu semua mempunyai pandangan yang lebih baik, kamu boleh juga memberikan jawapan kamu sendiri asalkan munasabah dan wajar. Baik, seperti biasa, cikgu dah sediakan latihan pengukuhan untuk kamu semua sebagai menilai pemahaman kamu terhadap kemahiran pada kali ini. Jadi, jangan lupa klik pautan di bahagian description di bawah untuk mendapatkan soalan latihan tersebut. Jadi, cikgu berharap kamu semua terus bersemangat belajar di rumah dan kekal jaga kebersihan, kekal duduk di rumah. Jadi, terima kasih cikgu ucapkan. Semoga kita berjumpa lagi dan bye-bye.